Alright, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright, so tuan-tuan dan puan-puan pernah hadapi tak situasi macam ni, kita malam sebelum kita nak tidur ni kita dah planning siap-siap dah apa benda yang kita nak buat besok pagi. Okay, alright, tapi bila kita bangun besok pagi tu kita buat benda lain, dan last sekali at the end of the day tu apa yang lagi worst scenario adalah dia menjadikan kita stres. Alright, so kalau tuan-tuan dan perempuan mengalami masalah ini, yang ni kita panggil masalah hilang fokus. Alright, so untuk di video kali ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan tips bagaimana untuk kekal fokus. Alright, so bila kita sebut tentang fokus ni tuan-tuan dan puan-puan ni, fokus adalah antara elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita ni. Sebab apa? Dengan bila kita ada fokus yang lebih ni tuan-tuan dan puan-puan, aktiviti ataupun sebarang pekerjaan yang kita rancang ni dia mampu bantu jadikan kerja tu dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan juga efektif. Alright, so untuk video kali ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan 4 tips yang boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk lebih fokus. Tapi sebelum tu, InsyaAllah setiap minggu saya akan cuba hasilkan 2 video berkenaan tentang tips kewangan, pelaburan, alright, kemudian mungkin kesihatan, motivasi. Okay, so tuan-tuan dan perempuan sekiranya ingin saya sediakan video-video tertentu yang tuan-tuan dan perempuan nak tahu dengan lebih detail ataupun lanjut, tuan-tuan boleh tinggalkan ataupun letakkan tajuk yang spesifik dekat di ruangan komen, supaya insyaAllah saya boleh pilih tajuk-tajuk yang tuan-tuan dan perempuan dah letakkan di ruangan komen ni untuk saya buat video. Right, so kita berbalik kepada topik utama kita, bagaimana untuk kita kekal fokus. Alright, so yang pertama sekali, macam mana nak bantu tuan-tuan dan perempuan hari ini untuk kekal fokus adalah tuan-tuan dan perempuan perlu ada matlamat. Okay, so sebab bila tuan-tuan dan perempuan ada matlamat, okay, dia akan membantu tuan-tuan dan perempuan untuk lebih fokus ke arah matlamat yang tuan-tuan nak capai. Sebab tu kalau kita tengok hari ni, orang yang ada matlamat ni dia lebih fokus, dia orang lebih spesifik. Itu yang menyebabkan bila dia orang letakkan matlamat, dia nak buat benda tu, dia akan fokus kepada benda tu. Tapi kalau kita tak letakkan matlamat, itu yang menyebabkan kita tak rasa benda tu penting. Okay, dan akhirnya lain yang kita plan, lain yang kita buat. Alright, so that's why nombor 1 adalah kena letak matlamat apa yang tuan-tuan dan perempuan nak capai untuk maybe hari itu ataupun untuk jangka masa panjang. Letakkan matlamat, itu poin nombor 1. Poin nombor 2 adalah untuk membantu tuan-tuan dan perempuan untuk kekal fokus ni, apa yang tuan-tuan dan perempuan perlu lakukan adalah mudahkan matlamat tadi. Alright, mudahkan matlamat ni maksud saya daripada matlamat yang tuan-tuan dan perempuan yang perempuan dah buat tadi ni, alright, pecahkan pula kepada matlamat-matlamat kecil. Supaya apa? Supaya kena faham hari ni, bila otak kita ni kadang-kadang bila kita letak satu matlamat yang terlalu besar, alright, kita takut otak kita ni dia psycho kita balik, dia rasa susah nak dicapai. Itu menyebabkan dia tak fokus untuk buat tindakan untuk mencapai matlamat tu. Jadi bila tuan-tuan dan perempuan ada matlamat, alright, pecahkan kepada matlamat-matlamat kecil. Sebab apa? Mentor saya pernah bagi tahu dekat saya adalah matlamat ni, kejayaan-kejayaan besar ni bermula dengan kejayaan-kejayaan kecil. Jadi matlamat yang tuan-tuan dan perempuan yang dah pecahkan tadi ni, cuba pecah kepada 3 bahagian. Maybe matlamat tu pecahkan satu yang tuan-tuan dan perempuan nak capai untuk jangka masa panjang. Biasanya jangka masa panjang ni saya fokus maybe lebih pada 10 tahun. Alright, kemudian pecahkan juga kepada jangka masa pertengahan. Biasanya jangka masa pertengahan ni maybe kita boleh fokus kepada antara 2 hingga 5 tahun. Alright, dan yang ketiga dia fokus kepada jangka masa pendek. Biasanya jangka masa pendek ni kita fokus maybe 6 bulan hingga setahun. Jadi bila kita pecahkan kepada matlamat jangka masa pendek ni, minda kita ni akan lebih mudah dirangsang untuk capai, sebab kita nampak benda tu mudah. Sama juga hari ni, bila kenapa kita perlu pecahkan ni, sebab apa? Contoh macam kalau lah kita nak pergi KL, alright, kita naik taksi, kemudian kita cakap dekat taksi tu pergi
KL, tapi mungkin kita tak bagi direction kat dia nak pergi ikut jalan mana. Mungkin jalan yang dia tahu tu jalan yang jauh, tapi sebenarnya kita tahu jalan yang lebih dekat. So that's why minda kita ni bila buat matlamat dia perlu ada direction. So that's why pecahkan kepada matlamat yang lebih kecil. Jadi itu akan membantu otak kita dan tindakan kita ni untuk lebih fokus kepada matlamat yang kita nak capai tadi. Itu tips nombor 2. Tips nombor 3 ni tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana nak bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk lebih fokus ni adalah tuan-tuan dan puan-puan kena create hobi, alright, yang dapat mendekatkan tuan-tuan dan puan-puan kepada matlamat tuan-tuan dan puan-puan tadi. Alright, contoh katalah tuan-tuan dan puan-puan berminat nak jadi penulis buku, nak hasilkan passive income daripada penulisan. Jadi cuba create hobi suka membaca. Alright, okay, create hobi, okay, yang mana dapat mendekatkan tuan-tuan dan perempuan kepada matlamat tadi. Dan yang paling penting bila kita create hobi ni tuan-tuan dan perempuan, pastikan kita ni excited dengan hobi yang kita buat ni. Okay, pastikan hobi ni dapat merangsang kita dengan lebih gembira bila kita lakukan benda tu. Dan yang paling best sekali, okay, kalaulah kita boleh convert hobi tu kepada hobi yang boleh membawa manfaat dan hasil yang lumayan kepada kita. Contoh maybe dengan kita buat hobi menulis buku ni, kita dapat passive income, kita dibayar. Alright, so hobi-hobi yang macam ni akan menyebabkan kita lebih bersemangat ataupun gairah, ataupun kalau dalam bahasa orang putih ni lebih passion, ada passion untuk nak mengejar atau melakukan hobi tadi. Alright, dan yang akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, untuk bantu kita lebih fokus ni, apa yang paling penting adalah tuan-tuan dan puan-puan kena elakkan sebarang gangguan fokus. Alright, ataupun dalam istilah kita istilahkan sebagai pencuri masa. Alright, pencuri masa ni contoh dia macam mana? Contoh, katalah kita perlukan masa untuk fokus membaca dan menulis buku tadi ni. Alright, kalau boleh macam apa yang saya buat dulu bila saya nak lakukan aktiviti yang melibatkan fokus ni, contoh selalu gangguan utama kita adalah handphone. Alright, so apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan? Contoh, kalau tuan-tuan dan puan-puan kena kenal pasti apa pencuri masa ataupun gangguan-gangguan untuk tuan-tuan dan puan-puan fokus ni, alright, cuba alihkan gangguan tu. Maksudnya contoh, kalau perlukan masa untuk fokus melakukan sesuatu aktiviti, okey, contoh tak perlukan phone pun, so off phone tu ataupun matikan mobile data tu, then tuan-tuan dan puan-puan fokus kepada kerja. Sama juga kalau contoh macam kita nak fokus buat kerja tu, tapi kita duduk di ruang tamu, maybe anak-anak tengah tengok movie, tengah tengok drama, alright, yang tu pun sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh mengganggu fokus juga. Jadi untuk lebih fokus, apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lakukan adalah elakkan juga gangguan ataupun pencuri masa ni. Alright, so saya berharap 4 tips yang saya berikan pada tuan-tuan dan puan-puan ni dapat tuan-tuan dan puan-puan gunakan untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan lebih fokus. Alright, dan sekali lagi jangan lupa, okay, di sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan, di bahagian bawah tu ada perkataan subscribe tu. Jangan lupa untuk subscribe channel saya ni, Roslin Haslim. InsyaAllah daripada masa ke semasa saya akan bawakan pelbagai lagi tips-tips pengurusan kewangan, aspirasi bisnes, tips-tips motivasi, pelaburan, dan insyaAllah saya akan bawakan juga video-video yang request by saya punya subscriber, insyaAllah. Alright, dan sekali lagi di bahagian description saya ada letakkan juga channel-channel pendidikan saya seperti Facebook page saya Roslin Haslim, Instagram saya Roslin_Haslim, dan yang paling penting sekali channel Telegram saya. Sebab di channel Telegram tu saya banyak share tentang tips-tips yang insyaAllah berguna untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Dan jangan lupa dekat bahagian link tu tuan-tuan dan puan-puan boleh klik dan join grup Telegram saya juga. So insyaAllah bertemu lagi dalam video yang akan datang. Jom urus wang gaya fakar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.